Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, kita akan belajar mengenai TMK. TMK, mata pelajaran TMK ini merupakan mata pelajaran elektif yang ada bagi tahun ini. Okey, cikgu yang akan mengajar awak ialah Cikgu Muhammad Zaki bin Ismail, itu saya. Sumber pembelajaran kita pada tahun ini kita akan gunakan buku teks, buku tulis kecil. Ini awak kena sediakan buku tulis kecil dan juga internet, capaian internet daripada mana-mana sumber pun, komputer, laptop, tab ataupun daripada handphone. Okey, sekarang ni cikgu nak awak buka buku teks TMK muka surat 1. Okey. Pada akhir pelajaran objektif kita belajar hari ini, kita akan belajar, awak akan belajar untuk tahu mengenai alat-alat yang mempunyai atur cara. Kemudian awak akan menyatakan 3 daripada 5 alat yang mempunyai atur cara. Apa alat yang ada atur cara di rumah awak? Tahu tak? Tak tahu kan? Okey, kita akan belajar apa itu alat-alat yang mempunyai atur cara. Okey, kita rujuk buku teks halaman 1. Minta maaf sebab cikgu kurang sihat, cikgu batuk dan selesema. Okey. Bab yang pertama ini iaitu bab pengaturcaraan. Okey, kita tengok. Naresh bersama-sama ibu dan ayahnya berada di sebuah kedai menjual barangan elektrik. Ayah Naresh ingin membeli sebuah mesin basuh automatik. Dia nak beli, ayah Naresh nak beli mesin basuh automatik. Kat rumah awak ada mesin basuh? Ada tak mesin basuh? Okey. Kalau ada, awak pun dah tahu macam mana rupa mesin basuh. Kalau tak ada pun rasanya dah tahu dah macam mana rupa mesin basuh. Boleh tengok kat rumah-rumah orang lain kan, kalau tak ada lah di rumah. Tapi biasanya di rumah-rumah sekarang ni biasanya ada mesin basuh. Supaya apa? Supaya lebih mudah untuk kita membasuh baju. Okey. Kita tengok dialog dia. Apakah keistimewaan mesin basuh ini? Ayah Naresh tanya. Jadi penjual tu bagi tahu mesin ini mempunyai komputer benam. Uish, apa pula ada komputer pula dalam mesin basuh, ada komputer. Tuan hanya perlu menekan satu butang dan mesin ini akan melaksanakan semua proses basuhan. Apa proses-proses basuhan? Daripada membasuh pakai sabun. Betul? Mula kalau awak tengok kan, dia akan masuk air, mak awak pun masukkan, awak pun masukkan sabun. Nanti dia akan pusing. Itu masa dia membasuh. Lepas habis dia basuh, dia tutup, dia berhentikan, kemudian dia buang air yang kotor. Lepas tu ada mesin basuh, dia basuh lagi sekali. Ada yang tak basuh lagi sekali. Okey, dia akan masukkan air semula, dia basuh lagi sekali, lepas tu dia buang air untuk bilas yang pertama. Kemudian dia buang air dan dia basuh lagi sekali, masukkan air lagi untuk bilasan yang kedua. Kenapa dia nak 2 kali bilas? Sebab dia nak bagi betul-betul bersih, tak ada kotoran, tak ada sabun yang melekat pada baju. Padahal baju kat dalam mesin tu dah bergumpal-gumpal lah tu, kan? Tapi dia tak ada sabun pun yang melekat pada baju. Ni semua kepandaian pada mesin basuh. Kemudian dia buat apa? Dah buang air yang kali kedua tu, dia akan pusingkan secara tanpa air. Iaitu dia untuk apa dia keringkan tanpa air? Untuk buat pengeringan. Ini semua berlaku, proses-proses ini berlaku berapa kali tekan?
satu kali tekan sahaja, iaitu pada komputer benam dia. Tengok budak Naresh tu tanya, bagaimanakah mesin ini dapat melakukan semuanya? Macam mana dia boleh lakukan? Sedangkan kalau kita nak buat sendiri secara manual, ambil baju, gonyor, berus, kan? Mengambil masa yang lama, guna tenaga yang banyak. Tapi bila dah ada mesin basuh ni, kita tekan sekali dia boleh buat semuanya. Bagaimana benda ni berlaku? Inilah yang akan kita belajar pada tahun ini. Okay, kita tengok pada muka surat 2, kegunaan atau cara komputer. Tahukah kamu bahawa sesetengah perkakasan harian yang terdapat di rumah kamu mempunyai atur cara komputer? Mari kita terokai kegunaan atur cara komputer dalam perkakasan harian yang muncul dalam mimpi Naresh. Naresh ni sedang bermimpi. Naresh tidur dan dia bermimpi. Okey, apa alatan di rumah kita yang ada atur cara komputer? Komputer yang dia bagi tahu ni bukanlah komputer yang awak tengok tu, yang ada untuk melayari internet tu. Maksud komputer di sini ialah ada board atau ada alatan elektronik di dalamnya, okey, yang mampu untuk mengawal atau mengatur sesuatu proses. Contohnya, kita tengok televisyen. Dalam televisyen ni dia ada board, kita panggil board. Kalau awak pernah buka, pernah tengok, dia ada board warna hijau tu. Itulah dia jenis komputer dia. Di situlah atur cara ditentukan, diset dalam komputer. Okey, dalam televisyen. Okey, tengok televisyen pintar. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi. Ni TV dah canggih ni, TV Android. Okey, boleh tengok internet. Kalau dulu tak ada internet, tengok TV, boleh juga pakai. Kita boleh tukar-tukar pakai remote kita, kan. Pakai remote control kita. Tukar TV 1, TV 2, TV 3, TV berapa je lah awak nak tukar. Okey, dia boleh tukar tanpa perlu kita tukar TV. Tak payah tukar TV, kita tukar siaran. Pada siaran itulah yang ditentukan. Okey. Pendingin hawa. Ni bagus ni. Penghawa dingin ke pendingin hawa? Jawapan ni ialah pendingin hawa. Okey. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menetapkan, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Okey, kita kalau ada aircon kat rumah kita, ada pendingin hawa kat rumah kita, kita laraskan saja berapa tahap kesejukan yang kita mahu. Jadi komputer benam yang ada pada pendingin hawa tu yang akan buat kerja dia, iaitu selaraskan pada suhu yang kita tentukan. Seterusnya awak boleh baca pembersih vakum robotik, ada jam pengeras digital, ada peti sejuk. Peti sejuk pun ada komputer benam dia. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Seterusnya ada mesin basuh elektronik dan juga ketuhar gelombang mikro. Okey, kita tengok cekat folio. Berdasarkan gambar ikon yang disediakan, berikan kegunaan atau cara komputer bagi periuk nasi elektronik. Nasi, ni satu benda je. Dia ialah periuk nasi elektronik, tapi dia boleh guna untuk masak nasi, untuk masak sup, untuk kukus. Semua benda boleh buat. Kalau kita guna yang bukan elektronik, yang tak ada atur cara komputer, kita kena guna apa? Guna periuk. Lepas tu kita kena tengok dah pakai api, kan. Periuk pakai api, tengok je sampailah dia masak. Kan tak tengok, kan terbakar pula. Okey, sekarang ni senang.
masuk dalam periuk nasi elektronik. Dan juga kita ada contoh telefon pintar. Gambar yang pertama tu, simbol pertama tu simbol apa tu? Simbol Wi-Fi. Yang kedua simbol mail ataupun surat peti pesanan. Yang ketiga ialah kalender. Okey, daripada apa yang kita belajar hari ni, awak boleh faham tak yang apa yang cikgu nak sampaikan, iaitu barang-barang elektronik yang ada pakai plug, ada pakai elektrik. Okey, ada pakai sambungan elektrik. Maksudnya dia ialah satu peralatan yang mempunyai atur cara komputer. Okey, sekarang ni awak kena set dalam minda awak yang komputer yang dia bagi tahu ni bukanlah komputer yang biasa yang kita tahu. Okey. Atur cara komputer ni ialah sesuatu atur cara yang ada pada barangan elektrik untuk barangan tu buat kerja dia. Adakah atur cara pada periuk nasi elektronik sama dengan atur cara pada peti sejuk? Sama ke tak sama? Boleh tak kita nak masak nasi letak dalam freezer dekat dalam peti sejuk? Kita ambil beras masuk dalam periuk, letak dalam peti sejuk. Masak tak dia? Tak masak dia. Sampai berjanggut tunggu. Tak masak. Nak berjanggut pun tak masak. Takkan masak. Sebab atur cara dia berlainan. Atur cara peti sejuk dia punya sendiri. Ada atur cara dia sendiri. Kalau periuk nasi, dia ada atur cara tersendiri. Okey. Kerja awak pada hari ini ialah cikgu nak awak bina peta minda. Okey. Peta minda yang pertama, ada 5 alatan di rumah yang mempunyai atur cara. Apa dia? Tengoklah gambar-gambar tadi ni. Tulislah 5 nama alatan yang ada atur cara. Peta minda yang kedua pula, bina peta minda 5 alatan di rumah yang tidak mempunyai atur cara. Apa yang tak ada atur cara? Yang tak ada sambungan elektrik. Contoh apa? Apa alatan kat rumah tak ada elektrik? Meja. Kan? Meja. Tak tahulah kalau meja rumah awak pakai elektrik juga. Kan? Tapi biasanya yang tak pakai elektrik lah. Meja ke, kerusi, lagi apa? Lansir ke. Apa-apa je lah barangan di rumah yang tak memakai elektrik. Okey. Pastikan awak buat kerja ni dengan kemas dan cantik. Jangan buat secara sambil lewa, sambar lewa. Okey. Jangan buat secara sambil lewa. Buat dengan kemas dan cantik, tulis cantik-cantik. Kemudian hantar kepada cikgu. Okey. Dalam buku mana? Dalam buku kecil, buku pendek buku tulis TMK. Tulis depan tu besar-besar TMK. Yang minggu lepas RBT. Tulis besar-besar. Pakai pen marker pun boleh. Macam cikgu suruh tulis dekat hujung sebelah kanan buku kita tu, supaya kita tak tersilap. Pastikan awak ada buku ni. Jangan tak ada pula. Okey. Kalau ada apa-apa, boleh WhatsApp cikgu. Nanti cikgu akan jawab. Sekian, terima kasih.